Sekarang kita akan bergerak kepada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Sebelum tu saya nak bagi tahu bahawa dalam ayat yang ketiga dan keempat, Allah nak menceritakan kepada Nabi Muhammad ni beberapa personaliti, beberapa individu. Antaranya ialah Nabi dan Rasul sebelum baginda. Merujuk kepada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Juga individu yang bernama Fir'aun. Bahkan dalam surah Al-Qasas juga nak menceritakan individu yang bernama Qarun. Banyak kisah-kisah. Nama lagi surah Al-Qasas. Surah kisah-kisah, surah cerita-cerita. Baik. Nabi Musa identik dengan kaumnya. Apa kaum Nabi Musa? Bani Israel. Bani Israel. Jadi surah Al-Qasas ni dia ada tema yang tersendiri. Dan surah ni juga adalah surah 3 serangkai. Surah 3 serangkai. Surah Al-Qasas surah 28. 2 surah sebelumnya. Surah 26 adalah surah Asy-Syu'ara, kisah para penyair. Surah 27 adalah surah An-Namlu, surah semut. Dalam tu ada kisah Nabi Sulaiman, burung Hud, Ratu Bilqis. Dan surah 28 surah Al-Qasas. Asy-Syu'ara, An-Namlu dan Al-Qasas mempunyai tema yang sama. Jadi untuk surah Al-Qasas, sebelum ni Allah dah menceritakan banyak kepada kita tentang Bani Israel. Awal-awal lagi kalau kita baca Quran kan, dalam surah Al-Baqarah tu Nabi Musa Bani Israel, Nabi Musa Bani Israel. Mari surah Ali Imran Nabi Isa Bani Israel, banyak. Sampai ke satu tahap Allah nak menceritakan kepada kita bahawa Bani Israel ni sebelum datangnya Nabi Allah Musa, mereka sebelum ni dah memang Muslim. Mereka dah Islam. Mereka dah mengenal Allah. Mereka dah mengenal Nabi dan Rasul. Mereka dah mengenal ajaran dan syariat daripada mereka. Sebagai contoh, sebelum mari Nabi Musa pada mereka, kita kembali kepada salasilah mereka. Yang paling atas, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tu nenek moyang mereka. Dan kita kena ingat, sewaktu peristiwa yang Allah rakam dalam Quran, waktu tu Nabi Allah Ibrahim nazak. Hampir nak meninggalkan dunia ni. Lalu dia panggil anak beranak dia, mari berhimpun dekat dia. Termasuk anaknya Nabi Allah Ishak, termasuk anaknya Nabi Allah Ismail. Dan waktu tu cucu dia dah ada, Nabi Allah Yaqub, anak kepada Nabi Ishak. Dan antara pesanan yang paling penting yang selalu kita baca, apa pesanan Nabi Ibrahim kepada mereka sebelum meninggalkan dunia ni? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sesekali kamu mati, jangan sesekali kamu meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan kamu seorang Muslim, berserah diri kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, jenis umat dia, anak beranak dia yang sudah mengenali Allah dan agama serta syariat. Dan ini diteruskan oleh yang menerima warisan tersebut. Siapa? Nabi Allah Ishak. Dia teruskan benda yang sama seperti bapaknya Ibrahim. Selepas Ishak meninggal, Nabi Allah Yaqub alaihi salam meneruskan benda yang sama. Dan dalam perspektif sejarah, daripada anak-anak Nabi Allah Yaqub inilah keluarnya 12 Bani Israel. Anak-anak Nabi Yaqub itulah dikenali sebagai Bani Israel. Kerana Nabi Yaqub itu sendiri gelaran dia adalah Israel. Israel itu merujuk kepada Nabi Yaqub. Bani Israel, anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi selepas Nabi Yaqub wafat, ringkas cerita, ialah anak dia Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Yusuf dikhianati adik-beradik sendiri sehingga Yusuf
ditempatkan oleh Allah di bumi mana? Di bumi Mesir. Sedangkan tempat asal Nabi Yaqub bapa dia tu ialah bumi Kan'an, bumi Palestin. Jadi selepas Nabi Yusuf nak mari Nabi apa? Kita nak cerita ni lah. Nabi Musa. Jadi maksudnya di sini nak habaq bahawa sebelum Nabi Musa datang kepada Bani Israel, memang Bani Israel dah Muslim pun sebelum tu. Dah kenal Allah, dah kenal agama. Tetapi di sini dia punya pointer. Dan inilah yang selalu berlaku. Sejak zaman berzaman, apabila sesuatu umat mengalami kedatangan rentang masa seorang Rasul yang cukup lama, dia akan jadi terseleweng dan tersasar. Habis Nabi Yusuf, nak mari Nabi Musa ni, jauh rentang masa. Jauh rentang masa, bukan pendek. Jadi antara rentang masa tersebutlah biasanya berlaku apa? Dalam syariat ke dalam agama, biasanya akan berlaku penambahan. Suka tambah-tambah. Ataupun berlaku pengurangan. Suka mengurangkan. Ataupun berlaku pertukaran. Mungkin dari sudut hukum, hak asal halal, mereka pi tibai haram. Hak asal haram, mereka pi tibai halal. Ataupun menyembunyikan ayat-ayat tertentu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ini biasa terjadi. Tapi bila mari Nabi Allah Musa, antara tugas penting Nabi Allah Musa ialah nak apa? Nak memperbaiki kembali Bani Israel yang rosak ini. Nak memperbetulkan kembali kepada tauhid yang benar, tauhid yang lurus. Mengembalikan pembaikan terhadap syariat yang sebenar. Bukan satu tugas yang mudah. Begitulah yang berlaku kepada seorang lagi Nabi dan Rasul, iaitu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benda yang sama tuan-tuan. Sebelum datang Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul terakhir yang dipunyai oleh bangsa Arab ni Nabi apa? Nabi Ismail, jauh tu. Nabi Ibrahim, anak dia Nabi Ishak melalui jalur tadi, melalui jalur Nabi Ismail, lepas tu nak mari Nabi Muhammad tu beratus-ratus tahun. Cuba tuan bayangkan dari Ismail, dari Nabi Isa saja dah hampir berapa tahun? Dekat dengan 500 lebih nak masuk 600 tahun. Nabi Isa hak last tu. Ni bayangkan nak naik lagi. Mungkin ribuan tahun. Dan dalam tempoh ribuan tahun itulah yang sebelum ni bapa-bapa mereka pernah mengikuti ajaran Ibrahim dan Ismail. Pastinya. Tapi macam tadilah. Tengah jalan tu bila nak mari Nabi Muhammad hak ditinggal beratus tahun, beribu tahun ni, dia jadi macam-macam dah pada pegangan agama dan syariat. Contoh. Kita tengok pada zaman Nabi Muhammad. Sebelum beliau belum diutuskan jadi Rasul. Bagaimana konteks Bani Israel yang menjadikan berhala-berhala dan patung sebagai sembahan mereka? Boleh dah, logik atau rasional kita nak kata sembah patung ni hak ajaran Nabi Ibrahim dulu. Boleh tak? Bukan. Maksudnya mari mana benda ni? Mari daripada luar. Bukan syariat yang sebenar. Walaupun sebelum ni ikut Nabi Ibrahim, ikut Nabi Ismail. Dalam bermohon, dalam meminta, dalam berdoa, mereka menjadikan patung-patung dan berhala ini sebagai wasilah. Inilah dinamakan kesyirikan. Nabi Muhammad mari nak buang benda ni, nak rilis benda ni. Mereka pun dah ada benda yang sama seperti Bani Israel. Dah mempercayai Allah itu sebagai Tuhan. Sebab tu dalam ayat Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Sekiranya dipertanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit bumi, apa jawapan mereka? Allah. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Dah Allah, Allah, Allah semua, kenapa kamu mensyirikkan dia melalui wasilah patung-patung dan berhala ni? Aku Muhammad datang ni bukan nak mari menghilangkan kepercayaan kamu pada Allah tu. Tak, kekalkan kepercayaan kamu pada Allah. Tapi betulkan kepercayaan tersebut. Kenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, faham Allah dengan sebenar-benar kefahaman.
Ni syirik-syirik ni, hak ni aku nak mari buangnya. Begitu juga dengan benda lain. Contoh, dalam bab akidah percaya kepada malaikat. Mereka dulu percaya tak pada malaikat? Percaya. Tapi tanggapan mereka terhadap malaikat tu salah. Terhadap malaikat tu silap. Baca mukaddimah surah Al-Kahfi. Mereka menganggap malaikat itu ialah anak-anak perempuan Allah. Tak kena sakan tu. Percaya pada malaikat, bagus dah. Aku mari bukan nak buang kepercayaan tu. Kamu percaya kat malaikat, bagus. Tapi aku nak mari buang kesilap fahaman kamu terhadap malaikat. Dia bukan anak perempuan Allah. Malaikat pun makhluk Allah sama seperti kita. Spesies saja berlainan. Kita manusia, makhluk Allah. Dia malaikat pun makhluk Allah. Dia tidak diberikan jantina, tak ada laki-laki, tak ada perempuan. Allah tak punya anak, Allah tak punya isteri, Allah tak punya pasangan, Allah tak ada family, Allah tak ada keluarga. Dia Esa. Aku mari nak perbetul itu lah. Hak kamu percaya dekat malaikat tu, teruskan. Silap faham kamu pada malaikat tu yang nak diluruskan. Tu bab akidah. Bab ibadat lagu mana? Takkan tuan tak tahu ibadat. Syariat seperti haji, tawaf, sa'i diambil daripada zaman Nabi Ibrahim. Betul. Tapi masyarakat jahiliah, tawaf di Kaabah lagu mana? Orang jahiliah, tawaf di Kaabah lagu mana? Berbogel. Tawaf rumah Allah, tawaf Kaabah, bertelanjang. Ni amalan jahiliah. Takkan kita nak kata tu ambil daripada Nabi Ibrahim. Tak masuk akal. Maksudnya, tawaf tu betul. Tapi hak kamu bertelanjang, kamu berbogel, kamu reka-reka sendiri. Itulah yang nak buang tu, bukan nak buang ibadah tu. Dalam ayat Quran juga ditambah dengan dua lagi perbuatan. Apa dia? Sambil tawaf, sambil tepuk tangan. Sambil tawaf, sambil bersiul-siul. Boleh bayang tak? Boleh bayang tak? Kalau tawaf tu telanjang, dalam rak, dalam semok belakang, duk tawaf pusuk jantan, okey lagi. Tawaf ni tawaf apa? Kaabah tuan-tuan. Tawaf rumah Allah. Boleh bayang tak satu perbuatan yang cukup jijik dan menjelekkan? Tawaf Kaabah telanjang tak pakai apa-apa, duk tepuk tangan, lepas tu duk bersiul. Kalaulah boleh digambarkan orang nak return balik buat macam ni, tergamak tak nak tengok? Tergamak nak tengok? Tak tergamak. Tapi Nabi mari nak buang tak? Bukan nak buang ibadah haji, bukan nak buang tawaf. Boleh, kamu nak tawaf pakai kain ihram. Itu baru betul, bukan telanjang. Kamu nak tawaf, jangan tepuk tangan, jangan bersiul, bertakbir kepada Allah, memuji Allah, bertahmid Allah, tu baru betul. Begitu juga dengan ibadah korban. Ibadah korban pun mari daripada Nabi Ibrahim. Tapi kamu berkorban bukan atas nama Allah. Kamu sembelih binatang, kamu potong leher binatang, ni niat atas berhala Lata. Ni niat atas berhala Uzza. Ni niat atas berhala Manat. Ni niat atas berhala Hubal. Itu hak salah. Meniatkan sembelihan haiwan korban atas nama berhala. Tak boleh. Nak sembelih-sembelih lah. Bukan nak larang sembelih. Bukan nak larang korban. Tapi nak buang benda hak kamu yang salah tu. Niat hanya kepada Allah. Tu bab ibadah. Bab sosialisasi tak payah ceritalah. Kaki minum, suka minum arak kan. Suka berperang perkara yang remeh-temeh. Suka merampas harta orang. Suka bunuh-membunuh. Suka bertilik nasib. Suka bernujung. Suka melacur. Suka apa lagi? Tanam anak perempuan hidup-hidup. Contoh. Takkan Nabi Ibrahim ajak benda tu semua. Tak logiklah Nabi Ibrahim nak ajak benda tu. Kamu sendiri yang buat benda tu. Kamu sendiri. Bayangkan Nabi mari nak buang benda tu. Hak minum arak. Jangan minum arak. Walaupun ada peringkat dia tadarus. Nak bagi rilis semua sekali secara apa? Secara drastik tu payah orang nak minum arak ni. Bagi sikit-sikit, bagi hilang. Jangan berzina. Kalau nak, berkahwin. Jangan bertilik nasib, jangan bernujum, jangan percaya benda sial, jangan percaya jenis roh-roh jahat apa semua ni. Itulah Nabi mari nak buang benda tu. Senang ke susah? Senang ke susah? Susah tuan-tuan.
Benda ni jawapan dia paling simple, inilah yang kami terima. Yang kami warisi nenek moyang kita sejak dulu, lagu ni lah. Tiba-tiba kamu mari nak bawa ajaran baru, syariat baru, hak kami tak pernah kenal sebelum ni. Itu akan hadap.